Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli dan kuasa surau, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya Allah beri kesempatan, kelapangan, kekuatan kepada kita sehingga ke saat ini untuk kita melaksanakan tuntutan-tuntutan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memberikan kesempatan ini, kekuatan ini sehinggalah ke penghujung Ramadan insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada masa yang singkat ini saya diamanahkan untuk menyampaikan sedikit peringatan bersama. Peringatan untuk tuan-tuan, peringatan juga untuk saya. Mudah-mudahan dengan peringatan ini memberikan manfaat dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam kitab Asrar Al-Muhibbin fi Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hussein Yaqub, dalam satu tajuk Kaifa Ta'ishu Ramadan, bagaimanakah nak menghidupkan Ramadan. Sebab kita hidup dalam Ramadan ni lama dah tuan-tuan. Dah berapa puluh tahun sejak akil balik kita dah hidup Ramadan ni. Mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun, mungkin 40 tahun, entahlah tuan-tuan, ikut umur tuan-tuan masing-masing lah. Kalau ikutkan kita ni manusia hebat dah. Nak cerita pasal taqwa ni, dah 30 tahun dah Ramadan. Maknanya ketakwaan kita ni dah kira tahap wali-wali dah. Tapi kenapa dah sampai saat ini kita ni macam tu lah. Ramadan tu kadang-kadang puasa-puasa lah, nak buat macam mana? Macam tak ada apa. Apakah ini sikap orang-orang yang beriman dan bertakwa bila berhadapan dengan Ramadan? Jadi ulama ajar kita, peringatkan kita sama-sama tuan-tuan, bagaimana nak menghidupkan Ramadan. Ini kita ni yang sedang berada di bulan Ramadan ini, bagaimana kita nak buat, apa yang perlu kita buat. Baik, yang pertama sekali, kata Syekh Muhammad Hussein Yaqub ni, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata hati mesti merindui untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, hati ni mesti rindu untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ni tak layak masuk syurga melainkan hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sangka dengan ibadat kita yang hebat, bangun malam baca Quran tak henti-henti, zikir, munajat dan sebagainya, aku ni confirm syurga ni. Jangan. Kita duk rasa dengan amalan kita rasa confirm syurga. Dah, syurga tu bukan hak milik mak bapak kita tuan-tuan. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nak masukkan kita dalam syurga? Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya kita ni hidup di dunia ni tuan-tuan penuh dengan rahmat Allah. Belas kasihan Allah maksudnya. Kalau Allah tak bagi rahmat pada kita, nak mari surau ni pun kita tak larat tuan-tuan. Nak melangkah pun tak larat. Nak berlapah pun tak boleh. Tapi Allah bagi rahmat pada kita. Allah bahagia hidup kita tuan-tuan, sihat walafiat kita. Dengan rahmat Allah kita mampu datang surau salat tarawih malam ni. Dengan rahmat Allah kita mampu dengar tazkirah malam ni. Walaupun ada yang cak libut nampak gayanya tu, separuh dah hilang lengang tu. Tak apalah, yang minat-minat lah. Kita tak habis. Saya ingat 8 rakaat baru kita tazkirah atau habis witir. Kalau buat 8 cak libut, tinggal ustaz dengan pak imam je kot, habislah. Balik awal lah ustaz pun. Baik,
Tapi alhamdulillah, dengan rahmat Allah, ya, kita dikurniakan rezeki yang tak putus-putus. Masya Allah. Ya, makan kita cukup. Orang Malaysia ada yang tak cukup makan ke bulan Ramadan ni? Ya Allah, berlebih-lebih makanan, tuan-tuan. Pergi bazar Ramadan tu, Masya Allah, itu yang kena bayar, tuan-tuan. Yang free tu, makan dekat surau, makan dekat masjid, macam makan kenduri. Hari ni apa menu masjid kita? Nasi Arab kambing golek. Tu dia. Nampak tak? Aku kat rumah pun makan bihun kering, dia tu lah, bihun kosong. Baik buka kat masjid. Kami masa mengaji dulu, masa zaman saya mengaji duduk Kampung Pasir dulu, kan, geng-geng kami UAE dulu, kalau buka puasa cari masjid paling mewah. Sebab makan si sedapnya. Masa tu kami suka pergi masjid Sayyidina Umar di Damansara tu. Tuan-tuan tahu masjid tu kan? Masjid tu lawa masa tu. Masjid tu mewah lah masjid tu. Memang biryani, nasi, minyak, nasi, ayam goreng. Kita student masa tu cari hak tu lah. Tu boleh tahan sampai ke sahur nanti. Tu maknanya cari tempat yang jadi orang Malaysia ni bak makan, insya-Allah, tuan-tuan. Tak ada yang mati kerana tak makan, tapi yang mati banyak kerana terlebih makan. Tu yang banyak, tuan-tuan. Betul? Jadi tuan-tuan, rahmat Allah. Nak cerita rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah kita kata diberikan macam-macam nikmat oleh Allah. Jadi bulan Ramadan ni yang dalam hadis sebut syahr Ramadan fi awwalihi rahmah wa maghfirah wa awsatihi maghfirah wa akhirihi itqun minan nar. Di awalnya ada rahmat, di pertengahannya ada keampunan, dan di penghujungnya ada pelepasan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak kurnia rahmat yang begitu banyak di bulan Ramadan ni. Ya Allah, Tuhan saja yang tahu, tuan-tuan. Ihsan Allah pada kita ni di bulan Ramadan ni begitu banyak. Jadi kalau siapa-siapa tak ambil kesempatan di bulan Ramadan ni, dengan mengaut sebanyak mungkin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat ketika mana berpuasa, rahmat ketika mana beribadat, beramal dan sebagainya lagi, maka kita dikatakan orang yang rugi. Ya, jangan kita mensia-siakan waktu ini. Jadi yang itu yang pertama. Yang keduanya, kata Syekh Muhammad Hussein Yaakob lagi, bagaimana nak menghidupkan Ramadan, menghadirkan dalam hati berpuasa untuk mendapat keampunan dari dosa-dosa yang lepas. Perkara yang kedua, tuan-tuan, Ramadan ini bulan maghfirah, syahrul maghfirah, bulan keampunan. Allah nak ampunkan dosa kita sebanyak yang mungkin. Ni bulannya, tuan-tuan. Sebab itu Nabi sebut man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan mengharapkan ganjaran Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa silamnya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan, mengharapkan ganjaran Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa silamnya. Dalam hadis yang lain Nabi sebut lagi apa, man? Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan mengharapkan ganjaran Allah, Allah akan ampunkan dosa silamnya. Allah, kita ni manusia yang penuh dengan dosa. Manusia pendosa. Ada satu filem drama Melayu, Suamiku Pendosa, penama dah. Ada, tuan tengok kan? Saya tak berapa nak tengok, tapi jalan cerita tahulah sikit. Tak tengok, tapi tahu jalan cerita sikit-sikit lah. Aaron Aziz berlakon. Betul ya? Orang perempuan tahu lah. Saya tak tengok, tak jalan cerita tahu. Tak berminat cerita Melayu saya ni. Suamiku Pendosa. Jadi kita ni manusia yang berdosa, tuan-tuan. Kita manusia yang tak dapat lari daripada buat perkara dosa, kecil ke besar ke, sengaja tak sengaja, banyak dosa kita dengan Allah. Begitu juga dosa kita sesama manusia. Tetapi tuan-tuan, Allah Maha Pengampun.
Nak cerita Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, besar mana pun, banyak mana pun dosa kita, Allah masih sudi ampunkan. Allah ni kata Maha Pengampun tadi. Kita yang Maha tu tak ada. Yang ada Maha Raja Lawak, tu adalah Maha Pengampun tak ada. Sekali buat salah, aku maaf kamu lagi. Dua kali buat salah, aku maafkan kamu lagi. Main 3 kali, sorry, tiada maaf bagimu. Nampak? Itu manusia. Kan? Susah nak maafkan orang. Kadang-kadang tak bertegur, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun pun ada, tuan-tuan. Bukan orang lain, orang surau juga. Tu masalahnya tu. Adalah satu tempat surau tu. Dulu kan, masa boleh salam apa tu? Salam berbusing-busing ni, salam apa? Salam berkait-kaut ni kan? Salam berantai kan, habis sallallahu ala Muhammad salam seorang-seorang kan. Bila sampai dengan seterus dia yang tak tegur tu, orang ni salam, orang ni sok tu, bila jalan ni orang sebelah dia salam balik. Sampai macam tu kan, depan saya kata apa hanya Ustaz, dia tu dah lama Ustaz tak bertegur. Ya Allah, sama-sama satu surau tu. Allahu Akbar. Udahlah kan. Jadilah kita orang pemaaf. Kalau Allah sudi nak ampunkan dosa kita, walaupun dosa kita banyak mana, sahabat dia kata dosa aku penuh bumi ni. Kata Nabi SAW, pengampunan Allah lebih besar daripada itu. Allah. Berulang-ulang kali seorang lelaki itu melakukan dosa pada Allah, Allah masih sudi mengampunkan dosanya. Ni yang dikatakan Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Jadi bulan Ramadan ini adalah seluas-luas peluang terbuka kepada kita. Allah nak ampunkan dosa kita sebanyak yang mungkin, tuan-tuan. Kerana perkara dosa inilah yang selama ini menjadi penghalang untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Kita jadi berat nak beribadat, jadi malas nak pergi surau, jadi berat nak baca Quran, malas nak berzikir, malas nak bersedekah, kedekut nak bersedekah, berat nak menolong orang. Sebab apa? Sebab hati penuh dosa, tuan-tuan. Tapi orang yang hatinya dosanya tak ada, tuan-tuan, dia ringan. Nak beramal tu dia ringan. Rumah jauh daripada surau, tapi dia terasa dekat. Dia rasa senang, dia melangkah nak pergi surau tu steady, tak rasa apa, tak rasa letih, tak rasa apa. Punya, kerana Allah ringankan dirinya daripada bebanan dosa, tuan-tuan. Adakah semayang nak baca Quran daripada satu muka surat, nak baca satu muka surat lagi, baca satu line, nak baca selai lagi, dia rasa ringan nak baca Quran. Lepas tu nak zikir pula, subhanallah, subhanallah. Ada pula ustaz bagi tazkirah, nak dengar pula. Mana Allah ringankan segala-galanya. Berbeza dengan orang yang hatinya penuh dengan dosa tadi. Dia rasa berat, dia rasa payah nak beramal. Rumah dekat surau pun tak mampu nak datang surau. Bukan komplek ni semua turun tempat kerjanya. Alhamdulillah. Nampak tak? Ni tempat lain ni saya cerita ni. Tak mampu nak turun. Dengar suara Pak Bilal tadi. Ya Allah, kuatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh dia, saya duduk belakang terkejut. Kuat Pak Bilal kita, Power Rangers tu suara dia. Masya Allah kan? Tapi ada mereka nak menyahut seruan salawat Nabi, nak menyahut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dah, kerana hati berat dengan dosa, tuan-tuan. Sebab jadi berat nak beramal. Tuan-tuan, inilah kesempatan yang terbaik. Bulan Ramadan, minta ampun sungguh-sungguh pada Allah. Banyak mana pun dosa kita, besar mana pun dosa kita, minta ampun pada Allah dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah Allah akan ampunkan. Kerana inilah bulan pengampunan, Syahrul Maghfirah. Yang ketiga, tuan-tuan, naik taraf jiwa, mohon Allah letak bersama mereka yang dimerdekakan daripada api neraka. Kerana ada hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai senarai orang-orang yang akan dimerdekakan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari. Allah ada list dah. Ni, setiap hari ada list orang-orang yang terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita minta biarlah kita ni antara orang yang disenaraikan oleh Allah, dilepaskan, dimerdekakan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ya, kerana ini bulan pelepasan daripada api neraka Allah. Itaqun minan nar. Dibebaskan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita takut amalan kita ni tak terima oleh Allah taala, tuan-tuan. Akhirnya membawa ke neraka Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita bercita-cita nak masuk syurga. Sedangkan Allah ni keluar senarai hari-hari ni. Ada list ni. Orang-orang yang dibebaskan daripada neraka Allah. Bayangkan kalau nama kita tak tersenarai, masih lagi listed dalam neraka Allah. Allah, takutnya gerunnya kita, tuan-tuan. Mintalah, ya, bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini kita dibebaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tuan-tuan, angkat jiwa ke darjat yang tinggi daripada bergelumang perasaan kebendaan. Baik. Ya. Bulan Ramadan menaikkan, meninggikan darjat kita untuk pulun benda-benda yang dunia ni. Itu maksudnya. Kita tidak ada kecenderungan untuk dunia ni di bulan Ramadan ni. Ya. Ramadan ni menghalang kita untuk gila nak pulun dunia, tuan-tuan. Ya, dia jadi perisai ataupun pendinding daripada penyakit-penyakit hati yang menyerang diri kita ni. Ramadan menyelamatkan diri kita daripada perasaan hubbud dunia, cintakan dunia. Cukuplah dunia ni, kalau dikejar memang kita tak akan rasa cukup, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata manusia ni kalau dibekalkan satu lembah yang penuh dengan harta, ditambah satu lagi lembah yang penuh dengan harta, nescaya mereka akan mencari lembah yang ketiga. Apa maksud dia? Maknanya kalau harta yang sedia ada pun dah cukup lah, 7 keturunan makan tak habis, tuan-tuan. Tapi manusia tetap nak pulun juga cari dunia. Begitulah sifat manusia dengan dunia ni, tuan-tuan. Sehinggalah mulut mereka dipenuhi dengan tanah-tanah, kata Nabi SAW. Mati baru terhenti kerja dunia ni. Kerja dunia tak akan selesai masalah kita, tuan-tuan. Sampai tak ke surau, sampai tak bertarawih, sampai tak baca Quran, sampai tak beramal. Kenapa? Sibuk dengan dunia. Allahu Akbar. Ya, jadi Ramadan mengajar kita supaya ada peruntukan masa untuk akhirat kita. Alhamdulillah. Sebab tu Ramadan masjid-masjid penuh, surau-surau pun penuh. Kerana apa? Kita peruntukkan masa kita untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Mungkin bulan lain kita sibuk, tuan-tuan, tapi kita hentikan kesibukan kita tu. Di bulan Ramadan ni kita fokus banyak sikit nak beribadat kepada Allah. Inilah yang sepatutnya kita buat. Ya, jangan Ramadan ke tak Ramadan ke kita pulun semacam. Kan? Awal Ramadan punyalah, kadang-kadang ramai. Main tengah ke lama mula sikit. Main hujung tinggal Pak Imam dengan Pak Bilal. Mana ramai-ramai dulu? Al-Ghuyub. Nampak tak? Udah ke mana hala kita pun tak tahu, tuan-tuan. Sibuk dengannya, orang niaganya sibuk, yang muslimatnya nak buat kuih tatnya, nak menjahitnya, nak beli baju rayanya, macam-macam lah, tuan-tuan. Patutnya hujung Ramadan ni kita lagi dahsyat, kita lagi hebat ibadat kita pada Allah. Kerana Allah nak anugerahkan malam yang dikatakan khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Al-Qadar. Allahu Akbar. Nak dapat malam tu bukan senang-senang macam tu je Allah nak bagi. Sebab itulah malam Al-Qadar ini penuh dengan kerahsiaan. Siapa pun tak tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu. Nabi pun tak tahu. Tetapi diberikan hintnya. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Malam-malam ganjil. Jadi tuan-tuan, insya-Allah anugerah Allah itu akan sampai juga, tapi kita tak tahu bila, malam bila, sama ada dapat ataupun tak dapat. Rezeki kita dapat, insya-Allah. Doa-doa lah, tuan-tuan, mudah-mudahan dapat. Jadi syaratnya
konsisten istiqamah dalam amalan kita bermula daripada awal Ramadan. Jangan hujung-hujung pula. Aku pulun hujung-hujung dapat malam Al-Qadar, kira cover lah. Oh, dia jangan kira matematik dah macam tu. Dah, dia kira daripada awal lagi ni. Allah nak bagi sesiapa yang bersungguh-sungguh daripada awalnya beribadat hinggalah ke penghujungnya, baru dia dapat anugerah malam Lailatul Qadar, tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat, tuan-tuan. Jadi kekalkan momentum kita. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mal ilallah, sebaik-baik amalan yang disukai, yang dicintai oleh Allah, adwamiha wa in qalla, berkekalan walaupun sedikit. Walaupun tak hebat mana amalan kita, tuan-tuan, tetapi berkekalan kita buat, itu adalah amalan yang disukai oleh Allah. Jangan amalan kita ni bermusim. Nampak hebat musim-musim tertentu. Oi, mak dah macam Tok Wali dah aku tengok, dengan serban tebalnya, dengan jubah meleretnya, kan? Tapi musim Ramadan dia ada. Lepas Ramadan mana pergi kita pun tak tahu. Yang terbaik biar kita biasa-biasa aja, datang pun surau pakai kepiah sengit sebelah, baju Melayu, baju kota, kain plekat, kadang suak dalam pun tak pakai. Tak apa. Tapi hari-hari muka kita ni ada kat surau, itulah terlebih baik. Datang sembahyang maghrib, sembahyang isya, balik. Besok datang balik sembahyang maghrib, kadang ada kuliah, dengar kuliah sampai isya, balik. Tak apa, biasa-biasanya. Tapi setiap hari, tuan-tuan, ibaratnya macam orang sedekah lah. Saya selalu pesan, datang surau, tuan-tuan, bos RM1 dalam bukit. Setiap kali tuan-tuan datang surau, bos RM1 dalam bukit. Nampak peti mesti surau, bos RM1. Tak payah bos, tak bayar bos RM10, tak bayar bos RM50. Tapi RM1 je saya minta. Tapi tiap hari. Pasal berat tak RM1? Bagi budak lah ni RM1, dia lempak lah kadang. Ada RM1 je bah. Cuba duit raya bagi RM1 budak-budak. Oh, komplain dia. Pakcik, RM1 je pakcik. Mak, kelempang budak ni. Dia komplain tu. Nampak? Kan? Tapi RM1 tu kalau hari-hari, tuan-tuan, kita dermakan dalam derma surau kita, tengok manfaat dia macam mana. Kalau ada 30 jemaah, RM30 sehari, sebulan dah RM900. Kok ada yang nak buh RM2, kok ada yang nak buh RM3. Duit pencen banyak lebih, nak buh RM5. Silakan. Nampak? Tetapi setiap hari ada orang dia sekali bubuh RM50. Ni derma haji bakhil RM50. Tu dia bubuh sekali tu lah semua hidup. Buat apa? Baik-baiklah kita ni RM1 tapi setiap hari konsisten. Nampak tak? Istiqamah, itulah amalan yang Allah lebih suka, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang terakhirnya, yang terakhir dah. Kita boleh melama ni, kalau lepas nak sembahyang lagi. Ya, seterusnya Ramadan ini meletakkan atas jiwa kita hak Allah. Maksudnya Allah yang berkuasa ke atas segala-galanya. Puasa ni meninggalkan makanan yang merupakan hak tubuh. Benda yang kita makan tu hak tubuh kita, tuan-tuan. Kita makan sehari berapa kali? Pagi, pukul 10, tengah hari, petang, malam, tengah malam, 6 kali kadang kita makan. Kadang lebih beratus lagi. Makan je kerjanya orang Malaysia ni, kan? Itu hak badan. Tetapi hak Allah atas tubuh badan kita. Kita kena ingat. Hak badan makan. Memang kita kena bagi makan badan kita ni. Kadang-kadang dia sakit, kan dia lapar, tak larat nak sembahyang tarawih kalau lapar-lapar, tuan-tuan, perut keruk-kerak. Tapi tuan-tuan kena ingat, ni hak Allah ke atas tubuh badan kita. Sebab itulah Allah Ta'ala berhak mengharamkan sesuatu yang halal ke atas kita, seperti makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Benda tu halal, tapi hak Allah nak haramkan. Makan nasi, makan biryani, makan burger, makan pizza, Allah haramkan di siang hari bulan Ramadan. Itu hak Allah ke atas tubuh badan kita. Nampak? Kita perlu tahu bahawa Allah yang berhak ke atas segala-galanya kepada kita, tuan-tuan. Kita tak boleh menentukan hukum itu sendiri. Tak boleh. Suka hati akulah nak makan siang ke, malam ke, pagi, petang, nak puasa, tak puasa, nak semayang, tak semayang, tak boleh.
kena ikut. Sebab itulah Allah dah tentukan apa yang perlu kita buat dan benda yang tak boleh kita buat. Ya, bulan Ramadan kadang-kadang puasa orang jaga tetapi semayangnya tidak. Ramai juga tu. Puasa dia jaga sungguh tuan-tuan. Nak telai liur pun takut. Tengah tu sampai nak kentut pun takut. Apa? Batal puasa orang. Bila pula kentut batal puasa tuan-tuan? Jenuh terkemut-kemut kan. Punya dia jaga puasa tapi semayang tidak. Allah, sayang malang tuan-tuan. Ya. Puasa aurat tak jaga pula. Allahu akbar. Kulu gile tu dia tayanglah paha dia tu. Baik lelaki baik perempuan. Kan? Untuk apa kita puasa tapi masih lagi mengekalkan perkara yang haram. Sebab itu Nabi katakan min saim laisa lahu min siyami ila al-juwal atash. Berapa ramai orang berpuasa tapi puasanya hanyalah dapat lapar dan dahaga tuan-tuan. Penat je dapat. Sia-sia jadi macam kerja bos tak bayar gaji. Tuan-tuan nak kerja lagi? Bos tak bayar gaji, dia kerja sebulan, cukup bulan bos tak nak bayar gaji. Sorry lah kan. Majikan lintah darat. Mampu kita tak kerja dah. Begitulah orang yang berpuasa tapi puasa dia jadi sia-sia, Allah tak bagi pahala, dapat lapar dan dahaga semata-mata. Jadi tuan-tuan, sebab itulah perlu ada perasaan khauf dalam diri kita. Apa dia khauf? Takut. Takut apa? Takut Allah tak terima amalan kita. Jadi untuk mengelakkan daripada Allah tak terima amalan kita, maka kita berusaha bersungguh-sungguh menyempurnakan ibadat puasa kita. Kita puasa bukan sekadar tak makan, tak minum. Kita jaga pandangan kita, kita jaga pendengaran kita, kita jaga tutur bicara kita, kita jaga tubuh badan kita, kita jaga perut kita supaya tidak, orang kata, merosakkan puasa kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ya, dengan cara itu puasa kita puasa yang sempurna, puasa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melayakkan kita untuk mendapat syurganya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sajalah sikit sebanyak peringatan kita bersama. Mudah-mudahan memberi manfaat, kebaikan dunia dan akhirat dalam kehidupan kita. Ya, insya-Allah ketemu kita dalam siri-siri kuliah kita yang akan datang insya-Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali an-nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.